Inilah Kawah Ijen, sebuah kawah yang berada di puncak Gunung Ijen. Terletak di Desa Taman Sari, perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Kawah Ijen menyimpan sejuta pesona alam yang mengagumkan. Gunung yang memiliki tinggi sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 5.000 hektar seakan mampu mempesona siapa saja yang melihatnya. Kawah terbentuk sekitar 50.000 tahun lalu. Sebelumnya, Gunung Ijen Purba berbentuk kerucut berketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut. Namun karena dasar kawah Gunung Ijen berstruktur kedap air, membuat air tertampung dan akhirnya membentuk danau kawah. Kawah Ijen juga menawarkan keindahan blue fire atau api biru alami akibat gas yang keluar dari celah-celah retakan kawah. Blue fire terlihat berkobar. Kawah Ijen yang berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi ini merupakan kawasan konservasi alam yang dijadikan sebagai objek wisata. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kawah Ijen
mencapai 8.500 wisatawan asing dan 7.000 wisatawan domestik. Today it's a special day. It's why because I'm here at Kauai Gen because it's my birthday. I love volcano and I'm decided to spend my birthday in a special place. And Kauai Gen it's most special place that I can find because I love volcano. I love Indonesia. Selain menjadi objek wisata, Kawah Ijen juga dijadikan objek penelitian vulkanologi oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Alors voilà, moi je m'appelle Régis Etienne et en fin de compte, je suis un passionné de volcanologie. Je suis français mais j'habite en Suisse. Et en fin de compte, ça fait la 6e fois que je viens à l'Ingen, donc là-haut, pour le filmer. Et depuis pas mal d'années, je fais des images et je ramène des films, bien sûr. Et en cela, on peut suivre, je dirais, l'évolution du volcan qui a été pas mal ces dernières années. Ma passion, c'est de filmer, de ramener des images, effectivement. Et je trouve que c'est un endroit qui est absolument fabuleux parce que découvrir un lac d'acide comme celui-ci, qui est unique au monde, qui est aussi vaste, et notamment, je dirais, les flammes bleues qui sont très spécifiques à cet endroit, à ce volcan. J'ai fait pas mal de volcans dans le monde, mais celui-ci, je dirais que c'est un peu mon préféré, et c'est pour ça que j'y reviens tous les ans. Kawah Ijen, penghasil tambang alam terbesar di Indonesia. Ya, belerang. Hampir sebagian warga yang tinggal di bawah lereng Gunung Ijen menjadikan belerang sebagai penopang hidupnya. Aktivitas Kawah Ijen menghasilkan gas dalam membentuk uap asap sulfatara yang mengandung uap air dengan komposisi asam sulfatara, karbon monoksida, karbon dioksida, klorida, dan fluorida. Belerang yang terus-menerus diproduksi dengan cara penyulingan atau kondensasi di dalam pipa-pipa. Satu saluran pipa sulfatara memiliki panjang 10 hingga 15 meter. Setiap dapur sulfatara dapat menghasilkan belerang 150 hingga 200 kg per 24 jam. Keberadaan penambang belerang ini sejak tahun 1930. Jumlah penambang belerang di Kawah Ijen terus bertambah dan saat ini mencapai 397 orang. Di kanan kiri jalan menuju puncak Gunung Ijen adalah jurang menganga yang tajam. Namun, gunung berapi yang masih aktif dan siap mengeluarkan lahar itu menjadi teman hidup masyarakat sekitar. Pemandangan indah dan keunikan kegiatan penambangan belerang menghiasi Kawah Ijen. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara.
Salut, je m'appelle Mathieu, je viens de France. Et moi c'est Armelle, je viens de France aussi. Voilà, donc ça fait 1 mois qu'on parcourt Java. Donc on est déjà allé au Bromo, au Semeru. Et donc là, nous voici au Kawaïjen qu'on vient de descendre. C'est un endroit vraiment merveilleux, c'est magnifique. En ce qui concerne les paysages, mais enfin, il y a ce côté où on côtoie Les mineurs de soufre. Les mineurs de soufre, où ils sont vraiment un travailleur assez dur. Ouais, en fait, c'est ce qu'on pense du Kawaïjen, c'est que c'est magnifique, mais en même temps, c'est très triste de voir les travailleurs descendre et ils souffrent. On sait qu'ils ont des problèmes de dos, ils ont des problèmes de genoux. Et on a pu parler avec certains d'entre eux. Et ce qui est génial, c'est quand même ils gardent le sourire. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Donc à la fois les paysages, la tristesse de voir les travailleurs, mais en même temps leur sourire. Donc c'est vraiment un endroit très très particulier pour nous, on a trouvé. Et donc voilà. Terjadinya belerang dimulai dari uap yang dialirkan melalui pipa, lalu keluar dalam bentuk lelehan belerang berwarna merah. Setelah terjadi pembekuan, belerang dipotong, lalu para penambang memikulnya melalui jalan setapak. Meski dinding terjal dan licin selalu menjadi sandungan, namun semangat untuk bertahan hidup menyatu dalam diri. Asap dan dinginnya kabut sudah biasa bagi mereka. Mulai jam 6 berangkat mas ya. Jam 6 berangkat, jam 7 kerja. Ya mopok, masang pipa, memadamkan api. Sehari-hari itu mas. Unik memang. Kerja keras mengusung belerang dengan keranjang bambu dari kaldera dasar kawah menuju ke pos penimbangan. Mereka mampu memikul belerang seberat 60 sampai 100 kg berjalan sejauh 5 km. Upah yang diterima mereka pun hanya Rp626 per kilogram. Hanya satu harapan yang ada dalam batin mereka. Cepat sampai di pos penimbangan terakhir. Sakit ini mas. Merasakan ini mas saya. Sakit. Tidak kerja gimana mas. Ini sakit, sungguh sakit ini mas. Ngeluh mas, kerja sini ngeluh. Tiap malam ngeluh. Akibat beratnya beban yang dipikul, hampir semua tulang pundak penambang tidak sewajarnya seperti manusia pada umumnya.
Uap racun sulfatara yang memiliki tingkat keasaman tertinggi di dunia merupakan sumber kehidupan di Kawah Ijen. Tanpa mereka sadari bahwa uap sulfatara dapat menyebabkan pembengkakan organ paru-paru bagi para penambang. Ya, jadi gas SO2 tadi saya katakan di depan bahwa kalau gas ini sampai terhirup, dia akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini kan komponen utamanya adalah air. Nah, kalau gas SO2 ketemu air, dia akan membentuk asam sulfat. Nah, asam ini sangat korosif bagi kulit sehingga akan menyebabkan iritasi yang paling ringan ya, sampai kemudian mungkin yang paling berat adalah kerusakan organ dan pernapasan biasanya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ini adalah sebuah potret dari perjuangan untuk bertahan hidup secara ekstrim. Karena risiko dan kekuatan fisik yang dipertaruhkan untuk mendapatkan rupiah demi rupiah setiap harinya. Hanya dengan ketegaran hati dan beban hidup yang menjadi dorongan semangat para penambang, mereka seolah-olah menantang kerasnya alam dunia. Filosofi hidup mereka yaitu berani mati, tapi takut lapar. Di pikirannya, hanyalah upaya keras untuk terus berjuang, mengabdi pada kekayaan alam yang dimiliki Indonesia demi bertahan hidup di bawah impitan ekonomi.